Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk fokus SPM kali ini, kita akan bincangkan soalan kertas 2 bahagian B, iaitu soalan berbentuk esei terbuka. Soalan ini adalah soalan 8 dan soalan 9, yang mana peruntukan markahnya adalah 10 markah. Apa yang best tentang soalan ini ialah soalan ini tidak memerlukan pelajar untuk mengira ataupun menggunakan apa-apa formula fizik. Apa yang perlu pelajar lakukan ialah menggunakan logik berkait dengan teori fizik yang untuk menghasilkan sesuatu inovasi. Jadi kalau pelajar boleh target soalan seperti ini, sekurang-kurangnya pelajar dah dapat 10 hingga 20 markah. Jadi untuk ini saya pilih beberapa soalan percubaan dan ramalan daripada sekolah-sekolah tersohor daripada MRSM, SBP dan beberapa negeri yang lain untuk membiasakan pelajar dengan bentuk soalan yang ada. Mana tahu dalam banyak-banyak soalan yang dibincangkan ni ada satu dua keluar dalam SPM nanti. Kalau soalan tersebut tak keluar, anda bolehlah keluar. Okey, untuk kali ini kita akan bincangkan soalan berkaitan dengan topik daya. Memandangkan hasil daripada analisis daripada kebanyakan negeri, banyak negeri mengeluarkan soalan berkait dengan bab ini. Untuk soalan bab 8 dan 9. So untuk kali ini kita akan ambil soalan daripada negeri Selangor. Okey. So untuk percubaan negeri Selangor, soalan 9. Soalan 9-nya adalah soalan tentang kapal layar. Okay, yang mana kita akan kaitkan dengan pengetahuan tentang gerakan, daya dan bahan. Okey. So kita akan tengok secara terperinci. Okey, Rajah 9.5 menunjukkan sebuah perahu layar. Berikan cadangan untuk membina perahu layar yang boleh berlayar dengan lebih cepat. KK-nya adalah bina perahu layar. Okey, supaya boleh berlayar dengan lebih cepat. Okey, gunakan pengetahuan tentang gerakan, daya dan bahan yang digunakan. Jadi aspek-aspek yang perlu ada adalah bentuk bot, bahan yang digunakan untuk layar, bahan yang digunakan untuk bot dan saiz layar. Jadi kita akan buat table lah. Okey, untuk kaedah ini, untuk jawab soalan seperti ini, kita akan buat satu jadual. Okey. So, kita akan ambil sikit sebanyak ni. Apa yang ada dalam ni? Yang pertama sekali, untuk bot. Yang kedua, bahan yang digunakan. Yang ketiga, bahan untuk bot. Bahan untuk bot. Dan yang keempat, saiz layar. Okey. So ada 4 aspek. Jadi kita akan dapat sekurang-kurangnya 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah lah. Kita perlu tambah. Dan soalan yang ada adalah 10 markah. Jadi kena tambah lah. Kita akan tambah 1 lagi pun. Okey, nanti kita akan tambah. So aspek dan penerangan. Kita akan tambah kenapa secara teori, secara teori yang berkait dengan fizik. Okey, sebagai contoh yang pertama, bentuk bot. Apa bentuk bot yang sesuai untuk ni? Jadi kita akan letak kat sini. So saya akan ambil satu gambar ni sebagai rujukan. Okay, apakah bentuk yang sesuai untuk kapal layar yang laju, yang boleh bergerak cepat? So bentuk biasanya kita akan ambil bentuk untuk mengelakkan rintangan, kita akan ambil bentuk aerodinamik. Betul? Kenapa? Sebabnya dapat mengurangkan rintangan udara. Okey, saya panjangkan sikit lah. Biasanya bahan untuk layar. So untuk layar ni atas ni layar ni, biasanya kita akan ambil bahan yang mana? So biasanya bahan ni mestilah tahan, kukuh, betul tak? Tahan lama. Okey. Bahan yang kita akan ambil adalah nilon lah. Itu bahan yang kukuh. Material yang kukuh. Jadi sebagai contoh, seperti yang ini kita akan gunakan nilon lah.
Kenapa? Kerana kukuhlah, tidak mudah koyak. So, kerana tidak mudah koyak. Untuk poin yang seterusnya, bahan untuk boot. Okay, so biasa boot, apa bahan biasa guna? Pun sama, biasanya mestilah ringan, betul tak? Okay. Ciri-ciri yang kita nak, bahan yang ringan. Kenapa? Supaya mudah terapung lah. Okay, yang seterusnya, saiz layar. So, layar yang atas ni, kita nak saiz ni mestilah saiz yang besar lah. Kenapa? Supaya dapat merangkak angin untuk menghasilkan. Kenapa perlu layar yang besar? Sebabnya kalau layar itu besar, dia dapat perangkak angin yang kuat, betul tak? Dapat merangkak angin dalam kuantiti yang lebih banyak, jadi akan menghasilkan daya tujahan yang lebih lebih tinggi. Jadi kita akan dapat merangkak udara, menghasilkan daya kan lebih tinggi. Sekarang ni kita dah ada 4 poin. 4 poin dan 4 huraian. Jadi kita akan dapat 8 markah. Jadi kita akan tambah satu lagi poin untuk melengkapkan supaya 10 markah. Jadi saya tengok sini apa yang kita boleh tambah lagi. Mungkin saya boleh tambah saiz. Saiz layar ni. Ataupun bahan untuk book kita akan tambah sini satu. Bahan apa yang sesuai? Biasanya selain pada bahan yang ringan, mestilah bahan tu kukuh juga, betul tak? Jadi, biasanya boat apa yang kita pakai? Material apa biasanya? Carbon fiber. Kenapa ciri-ciri ciri-ciri carbon fiber? Ciri-cirinya adalah ringan dan juga kukuh, betul tak? Kuat, strong, tak mudah rosak. So cukup 5. Kalau nak tambah lagi mungkin bahan kita boleh guna juga. Biasanya kain nilon. Biasa apa kelebihan kain nilon ni? Kain nilon boleh juga kita guna kain yang, sebab apa? Salah satu juga sebabnya adalah mungkin dia di waterproof ataupun bahan kalis air. Seperti nilon lah. Biasanya nilon, betul lah, kalis air. Kenapa? Supaya tidak mudah basah lah. Sebab kita guna kapal layar ni biasanya atas air, bila basah dia susah untuk merangkak haba. Maksudnya dia tak dapat efisien, kurang efisien untuk merangkak haba supaya basah. Untuk menghasilkan layar yang efisien, jadi kalau boleh layar tu jangan basah lah, betul tak? Jadi cukup lah. Carian berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin dengan huraian ada 6. Jadi dah dapat 12 markah lah. Setiap satu ni kita tengok ni anda akan dapat 1 markah, ni 1 markah. Kita hurai dulu. Yang mana huraian yang pertama akan dapat so sekurang-kurangnya 8 markah. Jadi kita tambah 1 poin lagi, kukuh. Cukup lah, 10 markah. So total adalah 10 markah. Kalau anda rasa rajin, anda boleh tambah dalam bentuk kesimpulan. Gunakan pengatur anda. Boleh tambah. Tambah macam mana? Caranya adalah kita akan senaraikan semua aspek yang ada dalam bentuk satu ayat. Sebagai contoh, saya akan menggunakan bentuk boat yang aerodinamik dan dengan layar yang kukuh seperti nilon dan boat daripada carbon fiber. Kita tukarlah kukuhnya kepada lasak lah, sebab bahan untuk layar ni satunya lasak. Dengan layar yang lasak seperti nilon dan boat daripada carbon fiber. Saya ambil 1 poin lagi, saiz layar tu kita masukkan besar. Dengan layar yang besar dan lasak seperti nilon dan boat dibuat daripada carbon fiber untuk membina perahu yang lebih cepat. Salin balik kepada arahan soalan yang diberikan. Itu saja. Saya rasa
sebanyak kan untuk ambil apa aspek yang dibagi. Okey, pilih yang sesuai, terangkan kenapa pilih. So tak perlu fikir dengan gunakan formula perkiraan apa. Cuma explain secara logik, yang mana logik awak tu berkait dengan fizik. Okey. So secara langsung anda akan dapat 10 markah. So saya rasa itu sahaja untuk soalan ini. Okey, untuk seterusnya kita akan bincang lagi soalan daripada sekolah SBP dan juga sekolah MRSM. So saya kalau tak silap saya sekolah SBP pun ada soalan yang berkait dengan daya. Okey, kita akan tengok di dalam kelas yang seterusnya lah. Okey, sekian. Terima kasih.